Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini dan pastinya untuk hari ini kita nak bawakan semangat baru, semangat yang bukan untuk hari ini, kita nak bawakan untuk 2024 juga. Kita tinggalkan apa yang berlaku sebelum ini. Kita terus dengan satu sinar yang baru insya-Allah. Okey. Tadi kami dah kongsikan kepada anda antara yang tular ataupun yang popular sepanjang 2024 ni. Tapi sebenarnya kalau kita tengok apa yang berlaku ataupun apa yang tular ini, sama ada dia baik, buruk, suka, duka, gembira ataupun bersedih, tetapi rata-rata ia juga kadang-kadang saya tak langsung dia akan menjadikan ramai dalam kalangan masyarakat kita ni bersatu untuk komen satu benda yang sama. Tapi sama ada komen itu positif ataupun negatif lah, dan bagaimana penerimaan kita. Tapi sebelum kita nak kongsikan tentang itu juga, ada satu lagi kami nak kongsikan. Bukan mereka sahaja yang tular, tetapi banyak juga sebenarnya apa yang kami bawakan, apa yang kami kongsikan untuk menjadi manfaat bersama dijadikan bahan perbincangan, perdebatan ataupun mungkin anda menyalurkan pendapat berkenaan dengan apa yang tular hiburan itu. Untuk anda. Kami saksikan apa yang tular di Wanita Hari ini sepanjang tahun 2023. Otorinolaryngology. Otorinolaryngology. Sebutan yang betul tu macam mana, Doktor? Otorinolaryngology. Lagi sekali Doktor. Lagi sekali Doktor. Grass is like a piece of paper. Once it's crumpled, it cannot be the same anymore. Once it's crumpled, it cannot be the same anymore. Ini juga merupakan sesuatu yang juga cukup menarik untuk dikongsikan dan tidak dilupakan. Terima kasih bersama-sama dengan kita. Hingga ke anak cucu, selamat pengantin baru. Kami ucapkan dipanjangkan jodoh. Cantik sungguh, mudah misteri. Potong di bawah laluan air. Saya tengah fikirkan apakah itu? Di manakah laluan air dalam buah nangka? Di manakah laluan air dalam buah nangka ini? Itu dia sedutan drama Cari Aku di Studio. Cari Aku di Studio. Saya suka yang itu. Saya ada pilihan. Saya cakap apa? Okey, di mana kita tonton tadi tu, nampak betapa committed. Okey. Mata bakal panggil Itu antara sedikit lah. Ada banyak lagi sebenarnya kan yang antara lah yang tular. Tapi kadang-kadang awak dengan saya tak boleh dicuit. Tak boleh. Hari ini pun tak tahulah macam mana boleh berdua. Okey, tapi hari ini kami nak kongsikan. Kita gelak juga. Tapi ada juga manfaat yang kami kongsikan bersama dengan anda, penonton-penonton Wanita Hari. Kadang-kadang di media sosial ini, dia juga boleh menjadi senjata yang lebih tajam dari mata pena. Sebab kadang-kadang apa yang kita tekan ataupun apa yang kita tulis tu, tanpa kita sedari, mungkin boleh mengguris hati orang ataupun tanpa kita sedar untuk menjaga perasaan orang di sekeliling kita. Tapi ada juga yang dalam kalangan anda yang menganggapnya sebagai hiburan. Dan mungkin juga itu adalah pentas di mana semua pun meluahkan segala pendapat dan juga mungkin pandangan masing-masing. Tetapi kadang-kadang kita perlu tahu yang kita berada dalam society ataupun dalam komuniti kita yang kita harus menjaga perasaan setiap seorang dan juga sensitiviti. Tapi hari ini kita nak orang kata memberi pencerahan lagi bagaimana untuk kita lebih harmoni, untuk kita menerima sesuatu yang tular itu dan kita jadikan satu yang lebih baik. Okey, sebelum kita nak bincangkan tentang ikan hari ini, kami nak kongsikan kepada anda antara 3 orang tetamu yang bersama dengan kita di studio pada hari ini. Bukan di dalam studio, hari ini kita bersiaran di luar studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku kaunselor berdaftar dan Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya yang sepanjang tahun 2023 yang banyak juga membantu kita bersama-sama dengan kita di Wanita Hari ini. Dr. Aziz. Sama-sama. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan ini figura yang tidak lain dan tidak bukanlah, kita bersama dengan Bro Firdaus Wong Hong selaku pendakwah bebas. Kita panggil Bro Firdaus lah untuk hari ini. Yes. Okey, Pertama kali bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Ya, pertama kali. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima jemputan kami pada hari ini.
selalu baca penulisan Bro Firdaus. Terima kasih. Menjadi inspirasi. Dan juga kepada Iron Man kita yang juga setia bersama dengan wanita hari ini, sentiasa kalau kita jemput, jarang-jarang sekali nak tolak. Terima kasih banyak-banyak. Kita bersama dengan Amin Idris. Hari ini ibarat ikan di luar akuarium. Saya ingatkan ikan dalam kolam. Tahu lagu ikan dalam kolam? Luar akuarium. Luar akuarium. Okey, baik. Sebagai permulaan hari ini, mungkin bolehlah kita kongsikan dahulu bagaimana kita nak cerita ni sebenarnya tentang apa yang berlaku sepanjang tahun. Itu adalah merupakan kenangan-kenangan, ada yang terindah, ada yang sedih, suka dan duka. Dan kadang-kadang bila dia dah terkeluar di media sosial ini, ia akan memberi impak yang besar dan berbeza dalam kehidupan seseorang. Bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan tentang impak media sosial dan dalam dia menjadi kenangan dalam kehidupan seseorangnya. Siapa nak mulakan dulu? Kita pulang. Doktor. Ladies first. Nanti dia jadi viral pula kan? Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau kita nak sebut tentang viral ni, dia ada dua impak. Impak positif, impak negatif. Kalau yang positif tu sangat bagus kerana dia boleh dijadikan teladan. Selalunya yang orang kata menjadikan orang-orang penting, macam tadi saya kata saya sangat berbesar hati dapat bersama-sama dengan dua figura besar di sebelah saya dan sebenarnya mereka juga mungkin sebagai influencer. So impak positif itu dapat menjadi teladan. Tetapi yang kita risaukan bila dia memberikan kesan yang negatif. Bila kesan yang negatif itu dia akan mempengaruhi dan dia akan menjadikan tunjuk ajar yang tidak baik. Dan bila tunjuk ajar yang tidak baik itu memberikan kesan kepada emosi kepada orang-orang yang mungkin ikut apabila mereka ini dikecam. Selalunya bila viral buat sesuatu yang tidak elok akan dikecam. Ya, so yang ini mungkin akan memberikan impak pada emosi, cara mereka berfikir, tingkah laku mereka dan ini akan secara tidak langsung macam saya katakan tadi kesan psikologi dia akan terganggulah. Tetapi mungkin ada banyak lagi impak-impak yang kita boleh dengar daripada sahabat-sahabat kita di sini ya. Boleh teruskan. Teruskan. Mungkin Iron Man. Saya suka macam ni sebab bila kita baca buku macam Alvin Toffler, dia suka menulis buku-buku yang meramal masa depan. Dia bukan buku teori konspirasi tak, tapi dia kata bila kita masuk ke tahun 2020, mereka yang menguasai teknologi adalah mereka yang menguasai dunia. Dan saya suka dia tulis juga pasca 20 bila kita bakal masuk 2025, mereka yang menguasai data adalah mereka yang menguasai dunia. Itu ramalan dia. Dan kita nampak sekarang mereka yang tahu tentang algoritma dalam social media, dia tengok okey kalau penonton wanita ini dia suka, maka dia sajikan ini. Kami pun baca algoritma penonton juga. Nampak? Kan? Algoritma suka siang ikan, maka dia buat konten siang ikan, nampak tak? So bila dia tahu dia suka masak, dia buat konten suka masak. Algoritma tentang isu-isu ni mu'alaf kan. Maka konten-konten begitu digunakan untuk meraih penonton yang suka kepada konten begitu. So dengan penguasaan data, maka kita menguasai dunia. Dan ini kena dengan apa kita tengok dalam sejarah. Kenapa mukjizat para nabi berbeza? Kerana Allah Ta'ala bagi mukjizat sesuai dengan zaman mereka. Nabi Musa, kenapa mukjizat dia berbeza dengan Nabi Muhammad? Kerana zaman itu Nabi Musa berhadapan dengan sihir, maka dia ada mukjizat tongkat dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia berhadapan dengan falsafah mereka kafir musyrikin yang nak mahu mengajak orang keluar pada agama. Maka kefalsafahan itu dibawa kepada mukjizat Quran. Maksud saya di sini ialah zaman berubah. Dulu kita berhadapan dengan zaman Friendster, MySpace. Sekarang nampak sangat umur kita 30 ke atas, betul tak? So sekarang ini kita berhadapan dengan zaman viral. So nak atau tidak kita kena berhadapan dengan zaman tersebut. So whether we like it or not, we must face it. But the question is how. How? Saya passing pada orang sebelah kan. How? Benda ni simple. Zaman media sosial, okey, maka semuanya adalah tular. Tapi saya lebih suka fokus kepada diri kita sebagai pengguna. Okey. Sudah tentu kalau orang dia nak tular dan macam mana sesuatu tu dia jadi tular. Sebab adanya interest macam Amin sebut tadi kan, ada data. Tapi bila dia buat benda tu sebenarnya tak ada pun apa-apa data yang backup bahawa benda tu akan tular. Tapi sebab ada respon masyarakat. Now, dan sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan benda yang tular yang negatif ni, dia juga menggambarkan tahap mental dengan emosi dengan tahap pemikiran masyarakat kita. Lah, saya pun pelik. Takkan siang ikan ni boleh jadi tular? Fenomena.
Lah lelaki tak reti main bola okey. Tak ada masalah. Tak Pasti ada pandang sini. Dah mula. Kan? Bagi saya, itu menunjukkan bahawa tahap masyarakat kita ni, that is level. Tapi bila benda-benda yang lebih akademik sikit, yang baik sikit kan, dia tak pergi. Ya. So, maksudnya, kita kena lebih risau. Kenapa benda yang remeh-temeh ni, dia pergi, tapi benda yang bagus ni akan bagi lebih banyak manfaat, dia tak pergi. Dia tak pergi. Kita pun risau juga tu. Kenapa ikan tu yang jadi fenomena? Selain daripada ikan, baru-baru ni apa yang tular juga di media sosial tentang kisah seorang wanita ni yang dia merajuk keluar kereta tu, yang mana parodinya sampailah ke tanah kira ke peringkat yang lebih tinggi ataupun jauh lah sampai ke luar negara. Dan saya kira saya setuju apa yang dengan Bro Firdaus katakan tadi. Apa yang kita nak kongsikan sini adalah manfaat yang ingin kita sampaikan, bukan perkara yang remeh yang nak diperbesarkan. Okey. Tapi disebabkan tadi kita pun dah sebut pasal ikan ni, dan saya kira ikan cencaru pun mungkin popular di pasaran. Tadi saya nak belikan ikan cencaru sekilo RM26. Okey, jadi ikan mungkin masa jujur pun mahal sikit. Jadi ikan-ikan memang popular sekarang. Kita nak dengarkan juga pendapat orang ramai tentang betul perlu ke tak perlu ke pandai siang ikan ni. Jom kita dengarkanlah. Perlu ke tak perlu Mestilah. Tak adalah. Ikut masing-masing lah. Permulaan tu kalau macam tak reti, belajar kan. Tapi kita tak boleh expect semua orang pandai siang ikan. Betul tak? Sebab ada orang mungkin background kehidupan dia beza-beza. Bila you hidup dalam rumah tangga, suami you suka ke makan ikan? Saya seminggu sekali je makan ikan. Ataupun sebulan 2 kali. So tak semestinya specifically perlu siang ikan tu. Hatta masak sekalipun. Perlulah. Sebabnya itu basic lah. Suami pun dalam masa sama perlulah belajar untuk siang ikan. Janganlah mengharapkan kepada isteri saja. Bagi side saya lah, sebagai suami lah. Kalau lelaki ni kalau pilih isteri mestilah pandai masak. Kalau siang ikan pun susah lah. Jadi macam zaman sekarang, kalau orang berkejaya tu, sekarang mudah pergi kedai je terus pilih dan terus yang dah siap siang kan. Saya tak semestinya lah. Tapi siang sebenarnya benda mudah pun. Kalau belajar pun apa seminggu, sejak 2 jam dah pandai dah. Mak saya beritahu saya, satu je. Rol, yang viral-viral pasal siang ikan tu, sebelum kau nak balik rumah, kau suruhlah orang yang jual ikan tu pergi siang. Macam, betul juga kan. Sebenarnya siang ikan ni, it's actually depend on individual. Kalau korang nak buat, boleh je. Tak menjadi isu sebenarnya. Sebab, nak tanya satu je, kepada yang orang kat luar sana, saya bercakap pasal siang ikan, korang hari-hari makan ikan ke? Sabar, benda boleh bincang. Dia berkenaan dengan bagaimana untuk kita menerima sesuatu tu untuk nak jadikan baik ataupun untuk kita jadikan teladan. Tak naklah bergaduh-gaduh kan untuk sesuatu yang viral. Tapi apa yang kita nak kongsikan juga di sini adalah kalau kita lihat daripada perbalahan ataupun perbincangan itu, apa yang kita nak elakkan, kita tak mahu ada lagi gender stereotype. Kerana ini di tahun 2023 yang kita nak masuk ke tahun 2024 ini bukan lagi zaman yang mana orang katakan bahawa wanita tempatnya hanya di dapur. Bukan. Yang mana di dapur itu adalah kerjasama. Kalau dalam pasangan tu, pasangan suami isteri tu boleh duduk di dapur sama-sama, saling bantu membantu dan juga lengkap melengkapi. Okey, ini kita nak bincangkan secara serius sikit tentang ikan ni. Okey. Kalau kita cakap tentang kisah siang ikan yang menjadi fenomena lah kan sejak beberapa hari ini kita kongsikan. Kalau kita lihat daripada komen-komen itu, kita melihat daripada macam tadi perkara yang remeh itu diperbesarkan, dan kita lihat juga mungkin ada orang yang dia tidak akur bahawa kita dah melalui peredaran zaman. Kita tak mahu lagi ada gender stereotype, yang mana ini adalah kerja yang boleh dilakukan bersama dengan pasangan, ataupun kita boleh serahkan tugas ini kepada mereka yang lebih pakar, iaitu mereka yang berada di pasar. Mungkin doktor nak kongsikan dulu. Terima kasih. Saya kan bila melihat video sahabat kita 2 orang tu menyiang ikan, saya tertawan sebab pada saya bila Sugi minta gunting tu, saya teringat zaman saya dahulu waktu kecil-kecil dulu memang saya pakai gunting. Betul. Jadi bila kita katakan tentang stereotip, apa itu stereotip? Apabila seseorang atau kepercayaan dalam sesuatu masyarakat yang melihat peranan sesuatu kumpulan. Dalam kes ini ialah peranan wanita. So wanita ada peranan tradisional dia. Ini yang masih dipercayai. Maksudnya kita perlu menjaga anak, kita perlu menjaga rumah walaupun kita bekerja. So yang ini sebenarnya dia melihat kepada latihan yang diberikan, pendedahan, dan bukan sebenarnya kita kata kepada wanita perlu pandai siang ikan. Dan di sinilah bila kita kata bila ada gender stereotype, siapa yang menyebabkan gender stereotype ini? Dia akibatkan juga terhasilnya daripada masyarakat.
So di sini saya nak terangkan bila kita kata gender stereotype ramai juga lelaki di luar sana yang berbadan sasa yang mungkin tidak gemar. Saya tak kata tak boleh, saya kata tidak gemar membuat kerja-kerja yang berat. Mereka mungkin suka untuk menjahit, mungkin betul bro, menjahit, menyulam dan membuat perkara-perkara yang lebih ringan. Dan wanita juga mempunyai kepakaran daripada segi menukar bulb lampu, memperbaiki apa orang kata tu washing machine, tukar tayar sendiri. So kita mempunyai kelebihan itu. Kenapa kita sering kaitkan sesuatu fahaman itu pada gender? Ini adalah satu yang saya rasa masyarakat perlu diberikan pendedahan daripada segi openness untuk melihat sesuatu itu. Bukan sahaja wanita kena pandai jaga anak. Kalau macam tu tak pandai siang ikan, maksudnya kita tak boleh berkahwin dan tak boleh meneruskan kehidupan. Ini mungkinlah satu yang kita perlu ubah sebenarnya. Dan kita macam tadi, saya suka dan tertarik bila Fiza katakan, kalau orang itu mempunyai, kalau suami itu mampu, why not? Dan kalau saya sendiri pun, kita tak hantar dah siang ikan yang besar-besar buat balik. Kita make sure di pasar itu dah disiang. So itu bukan lagi satu masalah. Sekarang ni di pasar memang dah disediakan servis itu. Sebenarnya mungkin dah lama tak pergi pasar, tak sedar lah kot. Mungkin bro nak kongsi. Baik. Bila pergi kepada gender stereotype tu, dia ada, walaupun dari sudutnya dia ada yang disebut sebagai negatif, ada yang disebut sebagai positif. Words being a words. Perkataan hanya satu perkataan. Contoh kita kata nak ubah. Wow, ubah tu bagus. Tapi you nak ubah saya dari apa kepada apa? Pendefinisian itu diperlukan. Tetapi saya suka melihat dari sudut, kalau kita kata dari sudut Islam ni, kita ada gender roles. Macam tadi sebutkan, kita fokus pada ikan hari ini. Kita tak cakap tentang ayam, tak cakap tentang daging, orang tak sebut lah. Sebab dah sembelih dah. Kan? Tak timbul isu. Tak timbul isu sembelih lembu. Ya. Contoh kalau siang ikan, bagi saya benda ni dia tak seharusnya menjadi satu isu besar. Kalau seorang, bagi saya secara peribadi tak seharusnya menjadi satu isu yang besar. Seorang wanita bukan nak backup ke apa, tapi realitinya adalah make life easier. Kalau saya sebagai seorang lelaki, happy wife, happy life. Saya dah baca penulisan tu. Happy wife, happy life. Ini bermaksud kalau kita nak isteri kita masak, kita cuba permudahkan untuk dia. Tak ada masalah. Tapi kita sebagai pasangan macam tadi doktor sebut, kita kena faham memahami. Kan? Apakah keperluan, apakah kemampuan diri kita, apakah kemampuan pasangan kita. Dan dari situ kuranglah pertelingkahan, perselisihan dan sebagainya. So bagi saya, ikan tu beli je lah yang dah siang tak ada isu pun. Ayam pun kita kata, tolong buang kulit, tolong potong 12, 18 kan. Potong buat sup. Potong buat sup. So kita dah bagi tahu, bang. Daging saya nak beli 1 kilo bang, tapi potong kecil bang. Potong cube ke apa ke. So kita dah siap bagi tahu. Tak payahlah isteri kita balik nak buat semua tu kan. Tak, kita nak mereka spend more time dengan kita. Dahlah kita selalu sibuk kat luar. Bila balik kita tak nak isteri kita hanya sibuk dekat dapur aja. Kita pula dekat ruang tamu tunggu dia. Tak. Kita nak mereka spend more time bila kita kat rumah. Pengalaman Yes. Sebab bila dia terlalu sibuk dekat dapur, apa yang akan berlaku ialah, kita dah sibuk seharian 8, 10 jam, 12 jam di luar. Balik dia pula sibuk kat dapur. Lepas tu dia ada 1 jam dengan kita. Sedangkan dia spend 2 jam dekat dalam dapur. Dan dia dah penat dah. Dia dah penat, kita, bang, cerita esok kita pun mengantuk tunggu kau bau ikan Betul. Kalau ada bau ikan marah pula nanti. Betul. Sikit pada Amin. Dia gini, saya nampak kita bertembung dengan dua pandangan yang dua-dua ekstrim. Satu pandangan kata, ini setengah ustaz segera, influencer, tiktoker yang kata wanita ni kerja dia buat anak je kan. Tak payah buat kerja rumah semua. Bagi saya ni tak tepat juga. Ada juga kata suami adalah raja, isteri buat segalanya kat rumah. Itu pun kurang tepat. Sebab kalau kita tengok hadis daripada Sayyidina Umar, hadis ni riwayat Bukhari, dia cerita tentang pemimpin, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis ni panjang. Dia cerita tentang setiap orang pemimpin, ketua negara adalah pemimpin, apa lagi hamba juga adalah pemimpin. Tapi dalam hadis tu terselit wal mar'atu ra'iyah. Wanita juga ataupun isteri juga adalah pemimpin ala baiti ba'liha, kepada harta suaminya, wa walidihi, dan juga kepada anak-anaknya. Maksudnya wanita juga adalah pemimpin. Cuma macam mana dia pimpin tu, pasal suami ikan let lu. Saya nampak muka ada macam nak commercial break. Buat tenang. Kita nak tengok kemahiran Amin selepas ni. Betul lah. Ikan ke tak ke macam mana? Tak, saya jujur. Tak hati. Tak. Benda boleh minjam, benda boleh settle. Pergi pasar. Okey, kita nak berehat seketika. Terus hantarkan komen-komen anda sekembalinya nanti. Bukan saja bersama dengan insan-insan figura-figura hebat ini, tapi kita juga akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Abang Sados, selepas ini kita berhenti rehat seketika. Baru sebut Abang Sados.